أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين يا متين يا متين يا متين. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati, malam ini mudah-mudahan kita yang dapat bersama dengan majlis talimi kita agar kita semua di dalam sihat dan afiah. Jadi yang mana kita sudah bagi penjelasan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di atas aliran Imam Abil Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abi Mansur Al-Maturidi. Dan juga kita di sini iaitu mazhab Syafi'i. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kebenaran. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malam ni kita ada tajuk. Kita ada satu tajuk supaya kita nak bagi penjelasan kepada kaum ibu kaum bapa supaya kita tidak keliru di dalam pegangan kita. Tajuk kita iaitu al-farqu bainas salafis salih was-salafiyah. Al-farqu baina as-salafis salihi was-salafiyah. Mudah-mudahan kita dapat ambil penerangan di sini dan kita dapat tatbik pada paham-paham yang lain lagi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang mana kita sudah mengetahui bahawa salafus salih ataupun orang-orang mutaqaddimin, ulama mutaqaddimin. Jadi ulama ni yang mana dia bagi bagi pegangan kepada kita selaku muslimin. Sehingga sampai sekarang saat itu kita dapat pegang akidah yang kemah, dapat pegang akidah yang kukuh, mari daripada tangi-tangi mereka lah, mari daripada lidah-lidah mereka lah, yang mana kita boleh mengetahui bahawa salafus salih mulai daripada golongan sahabah dan lagi pula tabi'in dan tabi'it tabi'in. Nak gelar salafus salih di situ bukan biasalah. Salafus salih dengan maknanya mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan dan lagi pula mereka itu amalan mereka iaitu amal yang soleh. Suci mereka itu, mereka di dalam zaman cemerlang. Mereka semata-mata turut amalan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan amalan sahabah. Amalan sahabah. Jadi nak rakyat kata ambil daripada golongan sahabah dan tabi'in dan tabi'it tabi'in. Yang mana kalulah kita kembali kepada as-salafus salih, kita kembali kepada ta'rif. Ta'rif as-salaf ai as-salafus salih. Jadi di sini kita nak bagi tahu sepitah lalu kepada kaum muslimin dan muslimat tentang perbezaan di antara as-salafus salih dan as-salafiyah. Jadi kita boleh faham, kita boleh reti, kita boleh tahu selok belok dan rahsia ataupun pegangan ataupun mauqif pendirian daripada salafus salih dan as-salafiyah. Jadi salafus salih dengan salafiyah ni apakah beza dia? Perbezaan di antara as-salafus salih dan as-salafiyah tu. As-salafus salih ni kita boleh tengok di situ, iaitu kita tengok pada lafaz, jadi di situ orang panggil sifat dia sifat dengan isim wasaf. Sifat dengan isim wasaf. As-salih ni isim wasaf. Kita tengok satu kelimah lagi. As-salafiyah. As-salafiyah di sini orang panggil sifat dengan ya nisbah. As-salafus salih. Jadi salaf soleh ni, salaf yang soleh. Jadi
beza dengan as-salafiyah ni. As-salafiyah ni apabila kita pakai ya nisbah, maka kita takdir. Nah, kita takdir lafaz dia tu al-firqah al-mansubah. Al-firqah al-mansubah ila salaf, ila salafi. Al-firqah al-mansubah, nah al-mansubah ila salafi. Nah, ila salafi. Jadi di sini kita boleh reti kata as-salafus salih. As-salafus salih orang panggil sifat dengan isim wasaf, dan as-salafiyah sifat dengan ya nisbah. Maka dua-dua kelimah ni, nah dua-dua nama ni, kaum muslimin muslimat kita kena hati-hatilah, kita kena jagalah supaya anak kita tak terlebak, takut ke keliru dan ambil pahal hak ni gi capung hak ni duduk sekali dengan hak ni, kadang-kadang pahal hak ni gi kena kepada hak tu mai kena kepada hak ni. Ni kita nak bagi perbezaan di antaranya as-salafus salih dengan as-salafiyah, supaya kita boleh jelas dan nyata dalam bab akidah, tidak ragu-ragu lagi. Nah, dua golongan ni. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apakah as-salafus salih? Jadi as-salafus salih, siapakah as-salafus salih? Nah, siapakah as-salafus salih? Kita nak bagi pengertian dia dan kita nak bagi takrif sepitah lalu supaya kita hak ni tu boleh tahu dulu nah tentang takrif as-salafus salih. Jadi as-salafus salih ni hum ahlul ilmi wal ma'rifati. Ahlul ilmi wal ma'rifati. Ahli yang mempunyai ilmu pengetahuan dan ahli yang mempunyai makrifat. Tu ahli, orang panggil ahli yang bijak, ahli yang ilmu dia saat itu banyak. Nah, allazi kanu, yang adalah mereka itu qabla nihayatil qarni al-thalisi al-hijri. Mereka itu adalah sebelum daripada tamat korung ketiga. Nah, korung ketiga maknanya korung pertama, korung yang kedua, korung yang tiga. Tu dia. Jadi korung pertama, korung yang kedua, korung yang tiga. Korung ni, satu korung ni 100 tahun. Satu korung 100 tahun. Dua korung 200 tahun. Tiga korung 300 tahun. Kalau bahasa Thai, dia panggil neng satawat. Neng satawat ni, satu satawat ni, nah 100 tahun. Dua satawat, tiga satawat. Maknanya dua korung, tiga korung. Nah, jadi 300 tahun. Tu pun khilaf lagi. Ada setengah kata satu korung 80 tahun. Ada setengah kata satu korung 100 tahun. Ada setengah kata satu korung 120 tahun. Tu khilaf. Tapi kita ambil hak tengah. Jadi satu korung 100 tahun. Tiga korung 300 tahun. Maka di sini golongan salaf ni, nah ahlus salaf, nah ahlul ilmi wal ma'rifati alladhi kanu qabla nihayatil qarni al-thalisi al-hijri. Mereka yang mereka yang belum daripada tamat korung yang ketiga. Nah, korung yang tiga daripada korung sahabah dan korung tabi'in dan korung tabi'it tabi'in. Jadi 3 korung 300 tahun. 300 tahun. Ingat molek kita pergi di situ. Maka siapakah di dalam 3 korung ni? Dia kata di sini wahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka itu adalah ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Sebagai korung yang pertama. Wattabi'una, dan korung yang kedua golongan tabi'in. Golongan tabi'in. Wattabi'uhum, dan tabi'it tabi'in. Jadi korung sahabah, korung tabi'in, korung tabi'it tabi'in, 3 korung. Jadi 3 korung ni termasuknya al-a'immah al-arba'ah. Masuk dalam 3 korung ni iaitu imam yang 4. Imam yang masyhur, imam mujtahid yang 4 ni tu masuk di dalam 3 korung ni. Macam Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. 3 ni dan lain-lain lagi. Nah, Sufyan dan lagi pula Zufar dan Ibnu Uyainah. Banyak lagi lah. Sampai ke 12 orang.
daripada golongan mujtahid itu, tapi kita ambilnya hak masyhur. Maknanya hak pak orang mujtahid mutlak ni di dalam kurung 3 kurung ni. Wa kibaru ulama asril madhahib al-arba'ah. Maknanya ada kibar ulama, ada pembesar-pembesar ulama seperti mana saya sudah sebut. Nah, kita boleh tahu kata mereka itu di dalam 3 kurung. Nah, di dalam 3 kurung. Jadi alhamdulillah lah, mereka itu di dalam kurung 3 kurung, iaitu kurung yang cemerlang, kurung yang suci, nah yang bersih, semata-mata ikut apa yang dibuat, yang jejak langkah oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan golongan sahabat. Semata-mata turut jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat dan tabi'in. Jadi ibu kan bapa muslimin muslimat, supaya kita tak keliru. Nah, kita tak keliru bahawa golongan mutaqaddimin kena kepada ahlus salaf. Nah, ahlus salaf. Maka salaf ambil daripada kurung pertama, kurung yang kedua, kurung yang ketiga, maka di sini digelarkan as-salafus salih. Yang kita sudah bagi penjelasan kata sifat dia adalah sifat dengan isim wasaf. As-salih. Nah, isim fa'il as-salih. Jadi di sini ada khilaf di antara ulama, yang mana kita tengok di dalam kitab Tuhfatul Murid, syarah bagi Jauharatut Tauhid. Nah, dalam kitab ni di mukanya 104, kita tengoknya tentang salaf ni, tentang salaf, mereka itu pegangnya 500 tahun. Maknanya 5 kurung, 500 tahun. Sebelum daripada nak tamat 500 tahun, maka masa tu panggil kurung salaf. Ala kulli hal, kita pergi hak 3 tu, nah kerana lebih jelas dan lebih nyata, kerana semata-mata berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda di dalam hadis muttafaqin alaih. Di dalam hadis muttafaqin alaih maknanya hadis tu ialah hadis sahih. Nah, hadis sahih muttafaqun alaih ni hadis sahih. Nabi bersabda, khairul quruni qarni. Khairul quruni qarni. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Nabi kata sebaik-baik kurung adalah kurung aku. Sebaik-baik kurung ialah kurung aku. Satu kurung. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian, mereka yang mengeringi kurung tu. Maknanya 100 kurung, itu 1 kurung. Jadi 2 kurung. Thummal ladzina yalunahum. Nabi sebut 3 kali. Bila 3 kali maknanya 3 kurung. Jadi 3 kurung di sini maknanya 300 tahun. 300 tahun. Jadi kita berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, 3 kurung iaitu kurung salaf, berdasar kepada hadis khairul qurun qarni itu, orang panggil hadis ni hadis sahih. Maka kita berdasar pada sini, maknanya kurun salaf iaitu 300 tahun. 300 tahun. Ini adalah masa. Nah, salaf ni nama bagi masa. Masa awal dan masa akhir. Masa mutaqaddimin dan masa mutaakhirin. Masa belum dan masa kemudian. Masa salaf, masa belum, dan masa khalaf, masa kemudian. Dan dua-dua masa ni satu firqah, satu jamaah saja. Nah, satu jamaah saja yang dijamin, yang diiktiraf dan dijamin, nah diakui oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, iaitu kena kepada ahlus sunnah wal jamaah. Nah, wal jamaah. Yang mana kita dengar daripada sepotong hadis yang kita sebut pada pada perjumpaan kita kali dulu tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang senantiasa satu golongan daripada umatku. Nabi kata ambil daripada masaku ni sehingga sampai hari kiamat. Satu golongan ni tidak boleh merosakkan mereka itu. Nah, di atas kebenaran. Yang mana kita dapat sebut mata hadis tu yang Nabi sabdanya sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah. Senantiasalah satu golongan senantiasalah satu golongan daripada umatku, Nabi kata,
nah zahirina 'alal haqqi, ialah zahir mereka itu di atas kebenaran. La yadurruhum man khazalahum, man khazalahum. Nah, tidak boleh mudaratkan mereka itu bagi orang yang khana, orang yang merosakkan, tidak boleh. Nah, Tuhan tak izin. Hatta sehingga hatta jaa amrullah. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullah. Hatta ya'tiya amrullah. Sehingga datang hari kiamat. Sehingga datang kiamat. Amrullah di sini, nah kita ertinya sehingga datang kiamat. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jadi satu golongan saja kena kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salaf dan khalaf iaitu nama bagi masa. 300 tahun belum dia panggil salaf. Lepas pada 300 tahun heret mari sangga siapa kita sekarang dan sehingga siapa hari kiamat dia panggil qurun khalaf. Dia panggil qurun khalaf. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Maka kita nak bagi penjelasan penjelasan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah khususnya iaitu jamaah salafus salih. Jadi golongan salafus salih ni dia mauqif dia tetap. Mauqif dia tetap. Apa mauqif dia? Jadi kita boleh tengok mauqif dia itu. Tetap cara pegangnya dia terhadap ayat-ayat di dalam Al-Quran, kerana Al-Quran membahagikan dua bahagian. Yang pertama ayat muhkamat, yang kedua ayat mutasyabihat. Yang mana kita sudah bagi penjelasan pada perjumpaan kita kali-kali dulu. Masa perjumpaan kita yang dulu. Iaitu di dalam surah Al-Imran ayat 7. Itu dia. Sebut di dalam ayatnya. Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Jadi nak ayat di situ kata ayat yang Allah Subhanahu wa taala turun ke atas nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dua bahagian yang kedua iaitu ayat mutasyabihat. Ayat yang pertama ayat muhkamat ni hunna ummul kitab. Hak ni ummul kitab, ibu bagi kitab. Wa ukharu mutasyabihat. Hak ni seolah-olah seolah-olah anak kepada ibu kitab. Kalau kita banding pokok kayu juga hak ni ummi, hak ni batal, hak ni seolah-olah dah dia. Ayat mutasyabihat ni seolah-olah dah. Maka di sini bila dua bahagian ni satu bahagian jadi orang panggil ada penjelasan, ada penjelasan boleh faham selalu, boleh reti selalu. Apabila dapat huraiyyah boleh faham selalu, tidak ada kekeliruan. Mari ayat yang kedua ada kekeliruan, ada menyerupai di antara zat Allah dengan baharu dan ada kekeliruan. Bila ada kekeliruan, di situlah golongan as-salafus salih. As-salafus salih. Walaupun sebut salaf saja pun kita takdir wasaf dia. As-salafus salih. Orang salaf salih, orang salafus salih ni, orang mutaqaddimin ni dia buat mauqif. Bila ayat mutasyabihat datang, ayat mutasyabihat ni, bila ayat mutasyabihat datang, mereka itu tidak ganggukan ayat mutasyabihat. Semata-mata amantu bihi. Amantu biha. Tu. Amantu bil Quran, amantu bi ayat mutasyabihat. Bil ayat mutasyabihat. Nak ayat kata mereka itu semata-mata beriman. Sebab tu dalam ayat kata qul kullun min indillah. Qul kullun min indillah. Lepas tu yaquluna amanna bih. Tu amanna bih. Kami semata-mata beriman dengan ayat. Tapi murad ayat, kehendaki ayat, maksud ayat. Apa murad daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak cari, tidak cari huraiyyah dia. Mereka itu serah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mendalami
dan tidak cari untuk nak ambil penjelasan daripada ayat mutasyabihat saat itu, mereka itu tak suka meragu-ragukan. Tak suka untuk jadi perkara Tuhan itu mengelirukan. Mereka itu tidak suka. Mereka itu semata-mata berimi dan mereka itu serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas daripada mereka itu menyucikan ayat mutasyabihat. Menyucikan ayat mutasyabihat, maka mereka itu serah maksud murad dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mauqif mereka yang jelas dan nyata at-tanzih wat tafwid. Tanzih dengan maknanya serah. Tanzih dengan maknanya menyucikan ayat daripada daripada kekurangan. Menyucikan zat Allah Subhanahu wa taala, menyucikan sifat Allah Subhanahu wa taala daripada segala kekurangan, daripada segala baharu. Itu dia. Lepas tu, apa maksud dia? Apa murad dia? Lepas pada menyuci, murad dia serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak ni orang panggil tafwid. Tanzih wa tafwid. Menyuci maknanya zat Allah bukan begitu. Bukan seperti mana takhayyul di dalam otak kepala kita. Yang mana kita nak contohkan satu ayat. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yadullahi fawqa aydihim. Yadullahi fawqa aydihim. Maksud daripada ayat ni, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu. Tangan Allah atas tangan-tangan mereka itu. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu ketika berlaku, iaitu Bai'atul Ridwan di dalam Sulh Hudaibiyah pada tahun ni. Jadi di sini apabila ayat ni datang, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu. Ayat ni di dalam suratul Fathi ayat 10. Sebut tangan Allah. Bila sebut tangan Allah, dia bahasa ya. Orang yang dengar kata tangan Allah tu, dia tu takhayyul, dia ni takhayyul, dia tu gambar mari, dia ni tergambar mari, semua tu tergambar. Tapi hak gambar semua tak serupa berlaku. Tu dia. Sebab itulah Imam Hambali dia kata, ayat datang seperti mana datang itulah. Jadi kita nak turut bagaimana datang dia hak ni tu, tak leh kita hak ni tu nak turut apa hak takhayyul di dalam otak kepala kita. Ayat saat ni tu bila sebut kata tangan Allah atas mereka itu. Bila sebut gitu, jadi nak royak kata ayat ni ayat mutasyabihat. Daripada ayat mutasyabihat, ayat yang menyerupai di antara zat Allah dengan baharu. Bila menyerupai di antara zat Allah dengan baharu, maka ia tawahum. Tawahum. Mari syok dalam diri. Kita ada tangan Tuhan, apa ada tangan. Macam manakah tangan Tuhan? Lalu itulah dia tanzih, dia menyucikan zat Allah daripada segala kekurangan. Menyucikan zat Allah daripada segala yang baharu. Menyucikan zat Allah daripada segala yang kita hak itu duk takhayyul. Menyucikan. Bila menyuci, pada hakikat bagaimanakah tangan Allah? Itu dia. Lalu itulah golongan salaf, lepas daripada dia menyucikan, maka dia tafwid. Lepas pada dia tanzih, dia menyucikan ayat, maka dia tafwid. Dia serahkan maksud ataupun murad ayat ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Serah kepada Allah. Maka mauqif dia kita boleh reti kata dua. Tanzih dan tafwid. Menyucikan ayat daripada segala yang baharu, maknanya tak serupa dengan benda baharu, dan dia hak itu serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat zat Allah Subhanahu wa taala, murad ayat saat itu serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tu?
kerana dia semata-mata berdasarkan kepada ayat Al-Quran yang mana Allah berfirman di dalam ayat surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai', tidak seperti seumpama sewaktu pun. Tu tidak seperti seumpama sewaktu pun. Kaf orang panggil zaidah li ta'kidil mithli. Tidak seperti seumpama sewaktu pun. Nah, isim nakirah jatuh kama dia daripada nafi memberi faedah umum. Maka umum di sini umum syumuliyun. Semua tak serupa dengan zat Allah. Tu, ya umum ada dua, umum syumuliyun, umum badaliyun. Maka di sini umum syumuliyun. Sebab apa? Sebab isim nakirah jatuh kama dia daripada nafi. Beri faedah umum. Tak serupa sikit habuk. Sebab itulah. Nah, golongan salaf dia tanzih, dia menyucikan zat Allah Subhanahu wa taala daripada segala kekurangan. Daripada segala hawadis, segala baru. Segala yang baru. Lepas tu, apakah murad dia? Apakah maksud dia yang datang tu? Tafwid. Gapo tafwid? Serah. Serah kepada Allah. Menyuci sudah, serah kepada Allah. Hakikat sebenar balah mana? Serah kepada Tuhan lah. Tu orang panggil mauqif as-salaf ataupun salafus salih. Tu dia. Kerana apa? Kerana orang panggil menyuci di sini, dia nak menyuci daripada jarihah. Kerana jarihah ni anggota. Kita ada tangan, kita ada tangan. Tangan kita, yang ada pada kita ni anggota. Maka Allah bukan anggota. Bila Allah bukan anggota, maka dia menyucikan zat Allah, menyucikan Allah saat itu daripada segala anggota. Kerana anggota itu jirim. Dan tiap-tiap jirim itu lawazim dia bertempat dan berjihad. Tiap-tiap yang bertempat berjihad adalah makhluk. Adalah makhluk. Maka muradnya serah kepada Allah Subhanahu wa taala, terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dia menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia panggil tafwid. Jadi mauqif as-salafus salih, mauqif as-salafis salih dua. Yang pertama tanzih, yang dua tafwid. Yang pertama menyucikan zat Allah daripada segala kekeliruan, segala kekurangan dan segala yang baru, menyucikan. Lepas tu apakah hakikat yang datang itu? Wallahu ta'ala a'lam. Nufawwidu amri ila Allah. Ni orang panggil tafwid. Pergi molek tu as-salafus salih, mauqif dia dua, tanzih dan tafwid. Menyucikan zat Allah daripada segala kekurangan. Dan apakah kita nak pakai makna dia? Kita serah kepada Allah. Murad maksudnya. Itu dia. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Supaya kita boleh ambil penjelasan tentang as-salafus salih. Bagaimanakah dia faham ayat-ayat mutasyabihat. Dan kita akan royak pula as-salafiyah. Dia pegangnya ayat-ayat mutasyabihat macam mana. Serupa dengan as-salafus salih. Salafiyah pegang serupa dengan as-salafus salih. Itu dia. Maka di sini, kita tengok satu ayat lagi di dalam surah Ar-Rahman. Ayatnya 26. Ayatnya 26. Ayat 20 ni surah Ar-Rahman. Kita nak ambil syahid tempat kita nak selalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi ayat ni hubungan dengan ayat ni sambungan daripada ayat kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap mereka yang ada di atas muka bumi, atasnya maknanya atas muka bumi, fanin binasa. Maknanya yang ada di atas muka bumi itu binasa. Wa yabqa wajhu rabbika, dan kekal oleh muka Tuhan engkau. Kekal oleh muka Tuhan engkau. Dzul jalali wal ikram. Dzul jalali wal ikram. Mempunyai kebesaran dan mempunyai kemuliaan.
Maka muka di sini, muka di sini, bila sebut kata muka, golongan salafus salih, muka di sini bukan muka seperti mana muka yang ada pada kita, ya siapa-siapa berkata begitulah, tapi dia tak pakar dengan maknanya muka betul-betul tak. Kerana kaedah yang pegang oleh salaf dan juga khalaf sama saja. Ittifaq pada satu kaedah, iaitu az-zahir laisa bimuradin. Zahir daripada ayat mutasyabihat bukan khandak. Bukan khandak. Az-zahir laisa bimuradin. Az-zahir ay az-zahir minal ayatil mutasyabihat laisa bimuradin. Bukan khandak. Bukan perkara tu dikhandak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Maka wajhu di situ dia tidak takwil. Golongan as-salafus salih dia tidak bertakwil, dia tak takwil. Dia menyucikan muka bukan seperti muka yang kita takhayyul. Allah tidak berjarihah, Allah tidak beranggota. Allah tidak seumpama, Allah tidak seperti suatu pun. Laisa kamitslihi syai'. Dan satu ayat lagi, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidaklah bagi Allah Taala kufuwan, umpamaan ataupun bandingan ahadun, suatu pun. Tak serupa, sikit pun tak. Itu dia. Isim nakirah jatuh kemudian daripada nafi, beri pedah umum syumuliyun. Umum syumuliyun, umum meliputi semua. Itu dia. Maka di sini nak rakyat kata, golongan as-salafus salih dia menyucikan ayat mutasyabihat. Apabila orang bertanya, "Apa nak pakai makna apa di sini?" Wallahu ta'ala a'lam. Nufawwidu amri ila Allah. Kami serah pekerjaan kepada Allah. Hak tu orang panggil tanzih wa tafwid. Tanzih ni menyucikan zat Allah daripada segala kekurangan. Menyucikan zat Allah daripada segala yang baru. Lepas pada menyuci, maka dia saat itu serah kepada Allah Subhanahu wa taala murad ayat mutasyabihat. Serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mentakwil dan dia tidak mentafsir. Dia tidak tafsir dan dia tidak takwil. Dia tak si ganggu, dia tak si mengelirukan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dia semata-mata beriman dengan ayat, cukup. Itu orang panggil zaman cemerlang. Mereka itu sangat-sangat suci. Mereka itu sangat-sangat pegang, kemah, yakin. Mereka itu teguh di dalam pegang ayat-ayat mutasyabihat. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita golongan khalaf. Golongan khalaf ni dia mentakwil. Apa boleh dia takwil? Kita tengok tak serupa dengan mauqif salafus salih. Orang khalaf di belakang dia takwil. Dia tanzih dan dia takwil. Itu orang khalaf. Orang salafus salih dia tanzih, dia tafwid. Dia menyuci, dia serah. Golongan khalaf, dia menyuci, dia takwil. Awak apa boleh dia takwil? Dia takwil di sini, dia kena muwafiqan. Dia kena muwafakat, iaitu dengan ayat yang datang di dalam Al-Quran. Ataupun orang panggil dengan kaedah-kaedah. Mana kita tengok? Kita tengok. Salah satu daripada ayat yang kita bawa tubik tadi, ayat yang pertama, yadullahi fawqa aydihim, di dalam suratul Fathi, ayat 10. Yadullahi fawqa aydihim. Golongan khalaf dia mentakwilkan yadullah tu takwil kepada makna qudrat. Qudratullah. Yadullah ay qudratullah. Mana dia takwil ayat ni? Ayat ni qarinah dia daripada Al-Quran. Mana qarinah dia daripada Al-Quran? Kita pergi tengok di dalam suratul Muluk. Di dalam suratul Muluk.
Surah Tabah kita duk baca malam Jumaat tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihi. Yadihi itu tangan. Hak tadi sebut dalam suratul Fathi. Nah, yadullah. Hak ni tabarakallazi yadihi. Al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tu. Ayat tu lah. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat tu lah tu. Biyadihi. Ambil kita garis di yadihi. Kita garis di wa huwa ala kulli syai'in qadir. Garis di qadir. Qadir akhir ayat. Yadihi umi ayat. Yadihi tangan. Qadir dengan maknanya yang amat kuasa. Maka kita ambil kudrat ni, kita ambil apa? Ambil masdar daripada isim wasaf ni. Isim wasaf, qadir ni isim wasaf, ambil masdar dia. Ambil masdar dia iaitu kudrat. Jadi, yadun pakar dengan makna kudrat. Nak ayat kata ayat tu lah ya. Lepas tu kita pakar dengan makna Tuhan kuasa. Tak ada salah ke apa. Sebab Tuhan kuasa. Tu orang panggil koreno. Bukan takwil saat itu semata-mata takwil buta tuli. Bukan. Bukan takwil buta tuli. Tu dia. Nak ayat kata takwil semua tu. Takwil ni ada dua. Ada takwil mamduh. Takwil mahmud. Takwil mahmud. Dan satu lagi takwil mazmum. Ada takwil yang dicela. Ada takwil yang dipuji. Takwil orang panggil nak menolakkan fitnah. Takwil iaitu nak menimbulkan fitnah. Ibtira al-fitnah. Hak tu orang panggil takwil mazmum. Takwil yang dicela hak tu. Takwil hak nak menolakkan fitnah. Hak ni orang panggil takwil ibtira ir-rahmah. Orang panggil takwil mahmud. Hak ni takwil hak terpuji. Nak menolak fitnah. Nak menimbulkan rahmat. Hak tu orang panggil takwil. Takwil mahmud hak tu. Mamduh hak tu. Tu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita mari tengok satu lagi. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang mana golongan khalaf dia mentakwilkan ayat ni. Yabqa wajhu rabbika. Yabqa ni orang panggil fi'il. Fi'il mudhari'. Maka dia berhajat kepada fa'il. Fa'il dia iaitu wajhu rabbika. Maka wajhu di sini dengan makna muka. Bila sebut kata muka di sini, zahir ayat sebutnya muka, maka golongan khalaf dia mentakwilkan. Jadi dia mentakwilkan di sini apa qarinu? Boleh dia takwil wajhun di sini pakar dengan makna zat. Kita tengok dalam ayat. Umi ayat, tengok akhir ayat. Akhir ayat dia sebut Zul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dzul jalal, jalal dengan makna apa? Dengan makna kebesaran. Ikram makna apa? Dengan makna kemuliaan. Maka jalal kebesaran, ikram kemuliaan, jalal tu ialah sifat. Ikram mulia. Dengan makna sifat juga. Orang panggil sifat. Hak ni pun sifat, hak tu pun sifat. Besar pun sifat, mulia pun sifat. Tiap-tiap sifat dia kena diri di zat. Tiap-tiap sifat dia kena tupai zat. Dia kena sandar di zat. Maka wajhun di awal tadi kita pakar dengan makna zat. Faham tu? Apa dia mau kata anu? Dia mau kata kalau zat ke, jadi betina zat ke? Wajhun pakar dengan makna zat. Rabb itu pun zat juga. Zat tu hai banyak. Tak pakar makna gitu. Rabbi itu pakar dengan makna ganti nama. Pakar dengan makna ganti nama supaya kita kata ini, tubuh manusia. Tubuh Muhammad. Faham? Tubuh Muhammad. Muhammad tu manusia. Tubuh tu zat. Muhammad tu ganti nama. Bukan tubuh Muhammad tu. Tubuh tu satu. Muhammad tu tubuh lain pula. Tak. Hak tu lah tu. Hak ni pun Rabb tu ganti nama. Zat Tuhan engkau. Hera tu. Tuhan tu ganti nama. Ganti nama tubuh tu. Ganti nama zat tu. Tu nak wipah gitu. Takut ke kita ni tu. Duk peling pula.
Jadi zat bertinai-tinai zat. Kalau kita kata muka apa serupa? Ya, zat bertinai-tinai zat sebab muka tu zat. Faham? Zat Tuhan engkau. Jadi muka tu pun zat. Tubuh Tuhan tu pun zat. Jadi bertinai apa tulah juga. Sebab tu nak ayat kata di sini, kita nak reti lah cara sandar re tu. Sandar re tu. Nah, tu dia. Nak wi pahal gitu. Tu nak ayat kata, gi pakai makna zat kerana di akhir ayat nu sifat. Mana sifat? Tiap-tiap sifat berdiri ia di zat. Ada tu. Tu sifat ni tu qaimatun bidzatih. Nak ayat kata sifat ni semata-mata tupai zat. Sifat ni semata-mata berdiri di zat. Supaya kita kata manis di sakar, masing di garai. Tu dia. Hijau di daun. Maknanya dia kena tupai zat. Hijau nak duduk sore tak boleh. Manis nak duduk sore tak boleh. Pada tu. Masing nak duduk sore tak boleh. Dia kena tupai zat. Kalau gitu, jalal kebesaran. Besar tu apa? Sifat. Ikram. Mana apa? Mulia. Mulia tu apa? Sifat. Tiap-tiap sifat kena tupai zat. Bila kena tupai zat, wajhun. Muka tadi tu, pakar dengan makna zat. Tu nak royak kata khalah. Dia takwil bukan takwil buta tuli. Jangan duk kata takwil tu pakar dengan makna tahrif. Hak tu Yahudi hak tu. Faham tu? Hak tu Yahudi. Yahudi ni orang panggil dia tahrif. Tahrif ni ubah pakai khenat lah dah, perusak lah dah. Taurat dia tu. Dia pakai tak guna lah dah. Pakai tahrif, pakai buah dia selalu dah. Hak tu orang panggil tahrif. Kita ni ayat Quran dah kekal situ. Cuma makna dia tu ya. Tu dia. Makna dia kita nak wisah. Nak wisah pada pahami kita hak ni tu nak jadi jelas, nak jadi nyata lagi supaya keluar daripada kekeliruan. Nak lepas daripada fitnah, nak lepas daripada daripada ragu-ragu, lalu itulah guna gitu. Tu orang panggil di atas kaedah-kaedah, di atas korenah-korenah yang membetuli dengan dengan Al-Quran dan dengan Al-Hadis. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi, apa boleh golongan salaf dia toksik kepada takwil? Toksik kepada takwil. Kita mari faham sikit. Golongan salafus salih toksik kepada takwil. Golongan khalaf pergi kepada takwil. Ni kita nak kembali klik kepada ayat. Surah Al-Imran ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Perhati molek. Anak-anak pelajar, kalau kita nak faham, nak reti tentang akidah, lebih-lebih lagi ayat-ayat mutasyabihat ni ayat yang mengelirukan. Ayat-ayat yang banyak jadi kesamaran, lalu itulah kita kena berguru. Saya sendiri pun berguru tak ada berhenti. Berguru tak ada berhenti. Cuma mari duduk sini buat samutara gitu ya. Tu dia. Sebab kita masih lagi menututi ilmu, masih lagi duk cari-cari. Nak tambah ilmu maklumat saat itu, kita tak tinggal guru kita sama ada di segi akidah dan di segi fiqh. Dan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf tiga-tiga ni kita nak tinggal tak boleh lah. Tinggal tak boleh. InsyaAllah kita kembali klik kepada ayat kita, fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun. Maka adapun mereka yang ada pada hati-hati mereka itu zaighun. Zaighun, kelimah ni kelimah masdar. Zaighun. Apa zaighun ni? Zaighun ni orang panggil menyimpang, belok. Orang hak ada di dalam perut dia, hak ada dalam hati dia belok. Orang takut kalau ada dalam perut belok ni, kalau ada benda belok, ada belok duduk dalam ni, susah lalu dah. Anak kita pun kalau 7 orang, 8 orang, kalau dah hak belok seorang, peninglah kita. Kek kena pergi bayar situ, kek kena pergi tebuh ambil situ, gada situ, jual sini, tu siap ada hak belok seorang. Tu letih ada hak belok letih. Sebab itulah buku pahami pun samalah. Kalau ada hak belok dalam hati, zaighun ni dia panggil belok.
Belok. Kalau bahasa kampung zaman dulu ke serang. Orang serang. Serang ni orang belok. Oh dia tu tak leh dia tu serang dia tu. Dia tu serang maknanya belok. Orang belok, orang menyimpang ni. Dalam ayat Quran kata fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Ya akan turut benda hak keliru. Dalam Quran gapo keliru ya turut keliru tu. Tengok dalam Quran sendiri aja. Tengok dalam ayat sendiri. Buka dalam surah Al-Imran ayat 7. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun. Maka adapun mereka yang ada di dalam hati-hati mereka itu belok. Bila ada belok, fayattabi'una ma tashabaha minhu. Dia akan turut benda hak keliru daripadanya. Turut benda keliru tu. Tuhan ada tarah. Tarah. Ya turut tu. Ya turut tu. Tuhan ada tangan. Kita ada tangan, Tuhan pun ada tangan. Tapi tangan patut layak dengan Tuhan. Tuhan ada mata patut layak dengan Tuhan. Tuhan ada muka patut layak dengan dia. Kita patut layak dengan kita. Tu kecek mudah-mudah kecek bab patut layak ni. Patut layak ni orang panggil patut padan tu lah patut layak supaya kita kecek gini. Kereta lori dengan kereta tuk-tuk. Baik tak? Kereta lori dia besar. Nak muat tanah, nak muat batu, nak muat apa saja. Buat tayar dia, buat ludah dia tu. Tayar ludah ni. Ludah ni. Ludah apa? Ludah dia. Ludah ni deh. Ludah ni belah. 1, 2, 3, 4, 5 ni, 7, 8, 9, 10. Ludah 10. Ludah 10. Kereta lori hak ludah 10. Ludah 10 hak ni tu, dia patut padan dengan dia. Kerana nak muat tanah, kerana nak muat batu. Kereta tuk-tuk. Nak muat orang 2-3 orang je. Kereta tuk-tuk ni dalam tempat kita sini kereta tuk-tuk dia. Kalau kereta kok kereta kok negeri luar panggil gapo ni? Tayar 3 gapo tu. Kau dah tayar dia tu kecil lah. Patut padan dengan dia. Jadi patut layak ni boleh kecek weh. Patut layak ni yali kubihi. Yo kelimah yali kubihi ni kena beringat molek. Nah, bagi penuntut ilmu pengetahuan, penuntut ilmu beringat molek yali kubihi. Ibarat yali kubihi ni kita kena beringat. Sebab Tuhan ada tangan, patut layak dengan dia. Tuhan ada muka, patut layak dengan dia, yali kubihi. Tuhan duduk tepat, Tuhan atas arah, patut layak dengan dia. Balhana patut layak dengan dia. Arah Tuhan tepat molek, tepat mata, tepat besar, tepat luas, patut layak dengan Tuhan. Kita tepat kita perih-perih macam ni, kisi kita halus-halus tak running, patut layak bagi kita. Ya kelimah yali kubihi beringat molek. Makan orang nah yali kubihi ni. Makan orang yali kubihi beringat molek. Tu Tuhan ada muka, patut layak bagi dia. Tuhan ada tangan, patut layak bagi dia. Pas supaya dengan salafus soleh. Salah ya serah lalu dah. Pernah tengok nampak keliru-keliru ni. Tak say. Serah Tuhan tak say. Tu. Sebab itulah kita nak baca dalam ayat ni, fayattabi'una ma tashabaha minhu. Dia akan turut barang yang keliru daripadanya. Bila turut barang yang keliru daripadanya, ibtira al-fitnah. Jadi nak kepada fitnah. Dia jadi fitnah lalu dah. Jadi pecah belah, faham tak serupa dengan orang. Orang faham begini, kita faham balas ning. Orang royak gitu, kita royak gini. Jadi orang, orang jakoh kok ni, kita jakoh kok ni. Orang kata lah ni, kita kata kok tu. Faham tu? Tu orang panggil tak serupa lah. Ibtira al-fitnah. Wabtira at-ta'wilih. Ya hak kita duk hurai cara kita tu. Tak wedah tu. Walaupun kita tak sebut tak we pun, orang panggil tak wedah. Sebab ya ayat Quran bila kita pakai makna turut kita, dia panggil tak we lalu dah. Faham tu? Kalau imraruha kama ja'at, cuk. Berhenti sekat tu, sudah. Pakai tak ada gapo lah kalau kita berhenti sekat tu. Okey, tak ada apa. Imraruha kama ja'at. Okey, tak ada gapo. Kita jangan hurai. Kalau hurai, orang panggil tak we. Walaupun kita tak mengaku kata kita takwil sekalipun, dia panggil takwil. Tu dia. Takwil ibtira al-fitnah. Ada dua. Takwil ibtira ar-rahmah. Nak kepada fitnah kan, nak kepada rahmah. Kalau ibtira al-fitnah, tu orang panggil takwil mazmum.
Kalau takwil ibtigha ar-rahmah, takwil mamduh. Takwil hak terpuji. Ibtigha ar-rahmah. Itu dia. Kalau itu ulama daripada golongan salafus salih, dia faham daripada ayat ni, wa ma ya'lamu ta'wilahu, dan tidak mengetahui akan takwilnya. Tidak mengetahui akan takwilnya. Siapa? Illallah, kecuali Allah. Allah tu jadi fa'il. Ada tu. Allah jadi fa'il. Dengan sebab dia sebut illallah, dia datang di sini nak ayat kata illallah, kecuali Allah. Allah tu jadi fa'il. Ada tu. Tak ada siapa reti takwil kecuali Allah. Maka dia wakaf situ. Ulama ussalaf, salafus salih, dia wakaf situ. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tak ada siapa reti akan takwilnya, takwil ma tasyabaha, illallah, kecuali Allah. Kecuali Allah, malaikat Allah. Ya wakaf situ. Bila ya wakaf situ, Allah satu saja yang boleh takwil. Allah satu saja yang mengetahui takwil. Prop kata situ. Ya wakaf situ. Bila ya wakaf situ, manusia tidak berhak takwil. Sebab itulah golongan salafus salih, dia tidak takwil. Dia tidak takwil. Dia serah ayat mutasyabihat, muradnya, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia wakaf di illallah, kecuali Allah. Itu dia. Lepas tu, bila dia wakaf situ, warrasikhuna fil ilmi, apa nak kata? Dia kata waw di situ ialah waw istinafiyah. Waw istinaf. Bila pakai waw istinaf, maka ar-rasikhuna fil ilmi kena i'rab jadi mubtada. Kena i'rab jadi mubtada. Bila i'rab ar-rasikhuna fil ilmi jadi mubtada, ar-rasikhuna fil ilmi, ar-rasikhuna jadi mubtada, lepas tu mana khabar dia? Khabar dia jumlah daripada jumlah fa'il daripada yaquluna fi mahallir raf'i khabar mubtada. Yaquluna tu i'rab jadi khabar. Jumlah di antara fa'il fi mahallir raf'i khabar lil mubtada. Khabar bagi warrasikhun. Tu pahami daripada golongan salaf. Tu dia, kita nak jelas. Lepas tu khalah kot mana boleh khalah duk takwil? Khalah duk takwil kot mana boleh khalah duk takwil? Khalah duk takwil. Khalah takwil di sini kerana tidak nafi pada hadis. Tidak nafi pada hadis. Yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam doa di atas kepala Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Nabi mari peluk Ibni Abbas, dan Nabi hak itu letak tangan dia di atas kepala Ibni Abbas. Ibni Abbas adalah sepupu kepada Nabi kita. Lalu itulah Nabi baca doa ke atas kepala dia, Allahumma 'allimhu al-hikmata wa ta'wil al-kitabi. Allahumma 'allimhu al-hikmata. Tuhan, 'allimkanlah akannya, akan Ibni Abbas ni al-hikmata. Wa ta'wil al-kitab, al-hikmata akan hadis, akan hikmah. Wa ta'wil al-kitab, dan boleh takwil kitab. Hadis ni riwayat daripada Ibni Majah. Ibni Majah. Satu hadis lagi riwayat daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad iaitu Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Itu dia. Nak ayat kata Nabi sebut kelimah takwil ni ke atas sahabat. Bila Nabi sebut ke atas sahabat, maknanya kelimah takwil ni maknanya ada jalan boleh takwil. Ada jalan boleh takwil. Kalau tak boleh takwil, ya katuk dulu lagi dah. Faham tu? Tu nak ayat kata kelimah takwil ni ada. Boleh takwil. Dan
kalulah kita kembali kelik kepada ayat. Ayat hak kita baca hak kita baca tadi, hak kita baca tadi di dalam surah Al-Imran ayat 7 tu. Cuba baca akhir ayat. Akhir ayat. Mana akhir ayat? Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Nah, nak ayat kata dan tidak. Nah, nak ayat kata tidak ada yang boleh jaga, tidak boleh bagi huraiya jaga ayat bagi penjelasan pelihara. Semua orang panggil nak bagi penjelasan di sini illa ulul albab. Orang nak boleh bagi syarahan, nak boleh bagi penjelasan, nak boleh jaga ayat, nak boleh gapo tak ada dah. Nah, iaitu kecuali ulul albab. Ulul albab tu siapa? Tu orang panggil Qoreno kata bagi orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, bagi orang-orang yang teguh di dalam ilmu. Orang yang ilmu banyak, orang yang ilmu luas. Albab daripada lub. Lub di sini kalau kita nak faham bahasa kampung-kampung kita iaitu lubuk. Kalau kita pergi ke sungai ke ataupun kita pergi ke laut ke, lubuk. Oh, sini lubuk ni. Lubuk dengan maknanya dalam. Lubuk dengan maknanya luah. Albab dengan maknanya, dalam otak kepala kita ilmu saja. Dalam hati kita hak itu ilmu saja. Kalau itu ilmu dia ni siapa ke lubuk hati. Ilmu dia ni siapa ke lubuk otak. Lubuk nak royak atau banyak ilmu dia, luah ilmu dia. Maka orang hak luah ilmu, orang hak banyak ilmu, orang hak dalam ilmu ni ia gelarkan ulul albab. Jadi ulul albab inilah ar-rasikhuna fil ilmi. Bagi orang hak rasikhuna fil ilmi boleh dia mentakwilkan Al-Quran. Khususnya ayat mutasyabihat yang kita duk bagi penjelasan di sini. Maka dalam ayat yang kita baca ni, golongan khalaf, ayat ni dia baca, dia tak wakaf di illallah. Dia baca, dia wakaf di wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Ya wakaf situ. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Tak ada siapa reti takwil kecuali Allah dan orang-orang yang rasikh di dalam ilmu. Tak ada orang reti takwil malaikat Allah dan orang-orang hak rasikh. Orang-orang hak rasikh, hak teguh, orang hak halusi di dalam ilmu. Pandai juga takwil. Dia mau kata sama dengan Tuhan. Tuhan reti takwil, orang alim pun reti juga takwil. Bukan sama dengan Tuhan. Tuhan cerak dah ya tuai dia dah. Orang rasikh ni, orang ni boleh reti takwil ni hak Tuhan bui. Supaya penyakit pelik, penyakit hak payah perubat Siapa boleh perubat penyakit ni? Tak ada siapa boleh perubat penyakit ni kecuali Allah dan orang-orang yang jadi doktor. Orang-orang yang jadi doktor tak khususnya misal. Orang doktor sama dengan Tuhan? Tak sama dengan Tuhan. Pas dia pandai dia reti tu hak Tuhan bui. Tuhan bui ke dia. Kita tengok bomo ke 10 orang, 20 orang, 30 orang, bukan pandai semua tu. Kita pergi ke dia ning tak jadi. Pergi perubat sini tak sembuh. Pergi perubat sini tak hingga. Pergi perubat sini. Anak ayat kata berapa orang bomo dah. Bagi di dia tu jadi. Tu nak ayat kata Tuhan bagi ilmu pengetahuan kepada dia. Bukan dia reti sendiri. Supaya takwil saat ni lah. Takwil ni hak Tuhan bui kepada dia. Bukan dia reti sendiri. Supaya Nabi Khidir dengan Nabi Musa tu lah. Tu. Hak Tuhan bui. Boleh tengok lagi akan datang. Lagi akan datang ni, dia ni nak bunuh mak. Dia ni nak bunuh pak. Lagi akan datang ni, perahu ni nak bocor oleh, nak buat bocor oleh raja misalnya. Nampak dah. Tahu dah. Tahu tu mak mana? Tak ada siapa tahu, malaikat Allah dan Nabi Khidir. Nabi Khidir sama dengan Allah? Ada. Nabi Khidir ni hak Tuhan reti. Hak Tuhan tahu, hak Tuhan bui. Tak ada hak Tuhan bui. Sebab itulah nak ayat kata, golongan khalaf dia sakut lalu illallah warrasikhuna fil ilmi. Dia wakaf situ.
Maka waw hak ia pakai di situ, ia pakai waw haraf ataf. Ia pakai waw haraf ataf. Tu warrasikhuna fil ilmi, ia pakai waw haraf ataf. Pada tu. Kalau nak tanya sama tak Tuhan dengan rasikhuna fil ilmi, nak sama kok mana? Hak ni khaliq, hak ni makhluk. Pada tu. Hak ni Tuhan ni tuwe, hak ni orang panggil kena jadi ya. Makhluk ya. Tapi hak Tuhan bui supaya perubah penyakit ni lah. Hak Tuhan bui. Boleh perubah apa tu lah. Nyakit payah tara mana, nyakit berat tara mana pun sembuh. Buat apa? Tuhan bui. Pada tu. Tu nak faham gitu. Kita jangan kerak putus lah. Jangan kerak kata, dak dah. Kalau dak dah siapa bomo kan? Tak ada orang boleh perubah penyakit. Malaikat Allah satu saja. Tu sudah kita. Tak ada orang boleh perubah penyakit. Malaikat Allah satu saja. Kita wakaf di Allah. Wakaf di Allah dah kan? Allah satu saja. Tak ada dengan bomo-bomo tak pakai belakang kan? Ni bomo hak Tuhan buat siap dah. Doktor hak Tuhan buat siap dah. Nah, apa? Rasikhuna fil ilmi Tuhan buat siap dah. Orang hak juru nak tafsir, orang hak juru nak takwil ada siap dah. Perah ya tak siap dah. Puk mari dia ni, puk dia jawab. Tu dia. Pada tu. Lepas tu qarinah ada. Wa ma yazakkaru illa ulul albab. Ulul albab bukan Tuhan. Pada ulul albab mereka yang mempunyai ilmu luah, ilmu dalam, ilmu banyak. Siapa kelubuk hati, siapa kelubuk akal. Boleh bagi huraya, banyak kaedah ayat-ayat Quran hak ni tu dia faham, dan lagi pula hadis-hadis Nabi dia ingat. Tu dia. Bukan kita ni orang juru royak, juru tafsir, juru ambil buah ya. Ambil buah daripada ulama bagi huraya gitu ya. Kita tak reti, tengok sendiri tak reti. Hak royak ni buah ulama saja ni. Bukan buah hak sendiri dak. Buah ulama, buah hurai-huraya daripada kitab-kitab huraya daripada tok-tok guru. Kita royak hak huraya ya kita. Bukan kita reti sendiri. Kita bukan rasikhuna fil ilmi. Kita bukan mujtahid. Kalau kok fiqh bukan mujtahid. Kalau kok tauhid bukan rasikhuna fil ilmi. Kita bukan. Kita cumanya bagi penjelasan supaya kan ibu kan bapa lepas daripada kekeliruan, lepas daripada keliru. Tu dia. Tu kaum muslimin muslimat supaya kita boleh ambil penjelasan di sini. Dan kita tambah-tambah lagi tengok kat dalam kitab huraya, pentafsir bagaimana ke huraya mereka. Dan warrasikhuna fil ilmi ni orang panggil pakai harah ataf, maka arrasikhuna fil ilmi ya panggil ma'tuf. Lepas tu wa yaquluna amanna, wa yaquluna tu. I'rab jadi gapo? Hak tu orang panggil i'rab jadi hal. I'rab jadi hal sebab kaedah kata al jumlatu idza waqa'at ba'dal ma'rifati uribat halan. Jumlah apabila jatuh lepas daripada isim ma'rifah maka i'rab jadi hal. Jadi tidak siapa reti akan takwil kecuali Allah dan orang-orang yang rasikh. Hal keadaan dan orang-orang yang rasikh di dalam ilmu pengetahuan. Hal keadaan mereka itu berkata mereka itu amanna bih. Kami beriman dengannya dengan ma tasyabaha minhu. Itu dia. Supaya kita tak keliru, kan ibu, kan bapa, muslimin muslimat, anak-anak pelajar semua. Kita tanda wimolek supaya kita itu tak keliru di dalam pemahaman kita. Itu adalah kita dok bagi huraya hak bahagian yang pertama ni iaitu as-salafus salih. Supaya nak kita faham as-salafus salih dan kita seli golongan khalaf di celah-celah ni. Maka kita nak bagi pula maklumat tentang as-salafiyah. As-salafiyah sebab tajuk kita perbezaan di antara as-salafus salih dan as-salafiyah. Jadi as-salafus salih sifat dengan isim wasaf. As-salih isim wasaf. As-salafiyah sifat dengan ya nisbah. Ai al-firqah al-mansubah ila salaf. Al-firqah al-mansubah ila salaf. Maknanya firqah yang dinasabkan kepada salaf.
Maka salafiyah ni, adapun as-salafiyah ni, gapo salafiyah? Di hari ni kita banyak keliru. Orang salah tu hak mana? Salafiyah tu hak mana? Tu nak kan ibu kan bapa boleh ambil penjelasan di sini, kita tak keliru dah. Lepas daripada ni kita tak keliru. Lepas tu kita nak cari tambah hal lagi tu, kita carilah. Banyak dalam kitab. Huraya dia banyak. Kita tengok as-salafiyah ni. Siapa as-salafiyah ni? As-salafiyah ni saya nak royak di sini supaya kan ibu kan bapa tidak keliru sangat. Sebab apa boleh saya kecek tentang tajuk tentang salafiyah pada malam ni? Sebab saya tengok banyak sangat lotare. Lotare saat ni tu mari ikut dalam YouTube, mari ikut dalam Facebook tentang tuju kepada Asy'ariyah, duk kecek sedak doa tentang tuduh bagi letak namanya ahlul ahwa dan ahlul bidah. Sebab itulah kalau kita kecek macam tu, semua perkara ia akan bungkar. Ia akan bungkar. Tu sebab itulah kalaulah kita jaga percakapan kita tu, kita dapat boleh buat kerja, pakak-pakak boleh buat kerja. Tapi di sini kita terpaksa kena bagi penjelasan kerana di sini adalah di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, atas aliran Imam Abil Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abi Mansur Al-Maturidi. Dan lagi pula kita nak bagi penjelasan kata kita ni adalah mazhab Syafi'i. Di sini adalah orang bermazhab. Dan lagi pula kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah aliran Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Kalau mari hak lain, mulut sedak, mulut huduh, di sini akan bagi penjelasan. Akan bagi penjelasan. Di sini nak royak kepada kan ibu kan bapa muslimin muslimat, nak royak kata as-salafiyah ni kena kepada al-wahhabiyah. Tapi apa ya sekarang ya tak guna wahhabiyah. Sebab wahhabiyah ni dunia tak tengok. Dunia tak tengok kepada wahhabiyah. Bila dunia tak tengok, ia tukar istilah dia, ia guna salafiyah. Itu dia. Supaya kan ibu kan bapa boleh ambil penjelasan di sini dan boleh ambil tambah-tambah di dalam kitab. Banyaklah kita nak tengok maklumat-maklumat dia. Kita boleh cari sendiri dan kita boleh cari mereka-mereka yang ada ilmu pengetahuan tentang al-wahhabiyah. Jadi di sini as-salafiyah, bila sebut kata as-salafiyah kena kepada al-wahhabiyah. Al-wahhabiyah yang ngaku diri dia kata dia tu ahlul hadis. Kita tak gelar ahlul hadis. Kita tak gelar wahhabiyah ahlul hadis. Kita tak gelar. Apa kita tak gelar? Sebab nak gelar ahlul hadis, kena ingat kurang-kurang 5,000 hadis. Kena ingat kurang-kurang 5,000 hadis. Nak panggil ahlul hadis. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala 100,000 hadis. 100,000 hadis, hak ni berapa puluh ribu hadis, hak ni berapa puluh ribu hadis sahih, ingat banyak mana, hadis dhaif ingat banyak mana. Hadis ni hadis hasan ingat banyak mana. Semua tu nak royak kata, kena ingat siapa puluh ribu siapa ratus ribu. Kalau 100 hadis pun tak ingat, kita tak gelar ahlul hadis. Kita gelarnya wahhabiyah. Tapi kita panggil wahhabiyah, apa yang marah, apa yang murih. Sebab kita ngaku kata kita Asy'ariyah. Kita Asy'ariyah, kita Syafi'iyah. Kita mengaku, tapi dia apa? Kita panggil Wahhabiyah yang marah, yang murih. Hak ni pelik. Soalan ni pelik. Sebab itulah yang ngaku diri dia Salafiyah. Jadi di sini kita nak royak Salafiyah ni kena kepada Wahhabiyah. Maka Wahhabiyah ni adalah daripada Ahlul Zahir. Ahlul Zahir. Bila sebut kata Ahlul Zahir, maknanya mereka yang berpegang dengan zahir ayat Al-Quran dan berpegang dengan zahir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pegang zahir ayat, pegang zahir hadis. Tu orang panggil Ahlul Zahir. Faham tu? Pas tak serupa dengan salafus soleh. Salafus soleh bila ayat zahir, ayat mutasyabihat mari gini, dia tanzih dan dia tafwid. Dia menyuci dan dia serah. Menyuci, serah. Menyuci zat Tuhan daripada segala kekeliruan, daripada segala kekurangan, daripada segala perkara-perkara baharu. Menyucikan. Bahalana nak pakai mana? Wallahu ta'ala a'lam. Nufawwidu amri ila Allah. Orang panggil tafwid, dia serah kepada
Nah, hakikat makna ayat ni tu kepada Allah Subhanahu wa taala. Serah. Hak ni ahlu zahir dia tak serah. Dia tidak tanzih dan dia tidak tafwid. Dia ahlu zahir turut zahir ayat lah dah. Tu dia. Dia tidak serah. Kalau itu kaedah dia az-zahir huwal murad. Zahir daripada ayat itulah khandak. Hak tahe khandak apa tahe nak kata apa pasal lain. Tahe kata gini ya nak gini ke? Faham tu? Tu dia. Dia kata balah ni ya nak gini ke? Ya zahir kok ni ya nak gini ke? Hak ni saya nak wayak kata kita kena tahu kata kalam ni kalam majaz ke kalam hakikah. Sebab di dalam Al-Quran banyak kalam majaz. Sebab kalam balaghah. Al-Quran ni balaghah. Bukan Quran kecek betul-betul macam budak-budak tu. Tak. Bah, ayo nak aiskrim. Hak tu kecek betul-betul. Budak-budak kecek betul-betul ya. Ya tak ada lila-lila, ya tak ada, ya balaghah tak ada. Kita ni dia ambil gula di kedai boleh sekali. Dia ambil gula. Suruh dia ambil. Pada hakikat bukan dia ambil, dia beli. Tapi kita guna dia ambil. Bawa dia ambil beras boleh segatai. Suruh dia ambil. Tu nak royak kata cara guna. Cara guna ya balaghah. Nah, balaghah ni banyak dalam Quran. Sebab itulah golongan ni dia panggil golongan zahir. Ahlu zahir dia panggil ahlu zahir. Lepas tu bila zahir maka benda ni ia akan dapat digelarkan ke atas mereka itu iaitu golongan musyabbihah. Apa musyabbihah? Kerana dia pakai zahir saat itu jadi dia menyerupai zat Allah dengan baharu. Sebab bertempat dan berjihad. Bila kata baharu hak itu jirim. Bila jirim bertempat dan berjihad. Bila dia isbatkan Allah Subhanahu wa taala bertempat, bila dia isbatkan zat Allah Ta'ala berjihad, maka tiap-tiap yang bertempat dan tiap-tiap yang berjihad itu adalah jirim. Adalah jirim. Apa jirim? Ma tahayyaza binafsi. Barang mengambil lapang koda dirinya. Jirim ni jirim. Jirim ni barang ambil lapang koda diri dia. Ambil tepat koda diri dia. Lazim daripada bertempat berjihad. Maka jirim ni pula ada jirim jisim, ada jirim firid. Jirim jisim boleh kerak kerana panjang. Nah, boleh belah kerana lebar, boleh risik kerana tebal. Firid nak kerak pun tak boleh. Nak belah pun tak boleh, nak risik pun tak boleh. Halus dah. Kalau orang ngaji ciwak witaya ni, kalau orang ngaji orang ngaji saintis, orang ngaji biologis. Nah, orang ngaji biologi ni, kalau biologis tu kena kepada orang dia. Tu saintis ni kena kepada orang. Nak royak kata kalau orang ngaji ilmu sains, orang ngaji biologi ni. Nah, orang ngaji ciwak witaya ni. Benda halus sekali tu. Dia panggil apa? Dia panggil atom. Jauhar firid ni atom. Atom ni dia kapuh banyak-banyak, orang panggil molekul pula tak? Dalam ilmu ni. Tu dia. Nak royak kata benda tak halus. Jauhar firid ni halus ya. Macam cucu tunggal, anak tunggal tu orang panggil jauhar firid tu. Tapi ambil tepat betul juga. Nah, ambil tepat dan berjihad. Tu dia. Kalau gitu di sini, nak royak kata di sini, ahlu zahir ni dia turut zahir ayat. Zahir ayat macam mana? Dia pakai hak itulah. Hak tu orang panggil bila kita isbat Tuhan bertempat, bila kita isbat Tuhan berjihad, maka itu adalah tak lepas daripada jirim. Tiap-tiap jirim bertempat dan berjihad. Tu. Maka di sini hak inilah dalam ayat kata fa ammal ladzina fi qulubihim zaigun. Bila ada dalam perut saat itu belok, fayattabi'una ma tashabaha minhu. Dia akan turut barang hak keliru. Keliru hak ni tu dia besar benda keliru tu. Dia sebar benda keliru tu. Sebab apa? Ibtira al-fitnah. Nak jadi fitnah. Tu duk jadi pecah belah. Demo tu pahal balah tu, demo ni pahal lah ni. Dia mengaku kata hak dia lah betul, hak dia lah kena. Nah, nak sebut nama hak asal, orang tak turut. Pernah gitu kan nama salafiyah. Salafiyah ni orang salah orang dulu, orang molek. Padahal salah hak nu as-salafus soleh. Sifat dia isim wasaf.
Hak ni salafiyah sifat dia ya nisbah. Al-firqah al-mansubah ila salaf. Tu. Nak we faham. Nah, beza sikit je tu tapi nak royak kata kalau tak perhati, tak perhati tak boleh nak jelas. Bila kita perhati, tahu jelas. Dia tahu nyata. Hak ning lah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, royak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pesannya Nabi kata kan, "Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tasyabaha minhu faulaika alladzina sammallah." Ulaikal ladzina sammallah fahdharuhum. Itulah dia kata, itulah kalau mu tengok orang duk keliru, duk guna benda keliru saat itu di dalam masyarakat saat itu. Itulah mereka, itulah hak Tuhan duk sebut di dalam Al-Quran, fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun. Fahdharuhum, jaga olehmu akan mereka itu. Jaga molek demon ini. Sebab demon ini memfitnahkan. Itu dia. Juga hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik kata ana, "Inna ummati la tajtami'u ala dalalatin." Sesungguhnya umatku, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, "Inna ummati, sesungguhnya umatku la tajtami'u ala dalalatin." Tak berhimpun di atas dalalah. Fa idza ra'aitum ikhtilafan, apabila mu tengok pecah belah, tengok selisih faham, fa alaikum bisawadil a'zam, maka wajib ke atas kamu serta dengan orang ramai. Duduk dengan orang ramai, duduk dengan orang ramai, duduk dengan jamaah. Nah, jamaah ramai baru mu dapat selamat. Hadis ni rawahu Ibnu Majah, supaya kita hak ni tu boleh faham terhadap apa sahaja yang kita duk keliru-keliru hak ni tu nak jelas. Di dalam fahami kita. Maka ahlu zahir bukan baru dak timbul masa Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar ni jadi khalifah pada tahun 13 Hijriyah sehingga sampai 23 Hijriyah. Jadi 10 tahun Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah. Masa dia tu timbulnya Ibnu Subaik. Ibnu Subaik ni nama dia Abdullah bin Subaik. Duk sebar tentang ayat mutasyabihat. Duk sebar tentang Tuhan bertempat, Tuhan berjihad. Duk sebar royak ke dalam kota Madinah gapo tu. Sahabat mai royak kepada Sayyidina Umar, royak kepada Amirul Mukminin, royak kepada khalifah. Kata Ibnu Subaik ni duk royak tentang mutasyabih. Duk sebar perkara ni. Lalu itulah Sayyidina Umar cadar. Arajin dengan maknanya pelepah-pelepah taman ni cadar belai-belai. Suruh orang pesan suruh Ibnu Subaik ni mari. Nama dia Abdullah bin Subaik. Bila mari siapa dia tanya, "Mu siapa?" "Saya nama Abdullah bin Subaik." "Ibnu Subaik?" "Ya, Ibnu Subaik." Mungkin duk cerita haning, duk royak gini. Dia pun mengaku tu selalu dah bok we. Sebab apa tu? Tu nak royak kata bahaya. Tu dia panggil fitnah. Bahaya. Tu. Sehingga mana? Sehingga ada lagi sulit-sulit duk main cara dia sulit-sulit. Sayyidina Umar panggil mari sekali lagi. Bila panggil mari sekali lagi, itulah dia kata kalau nak bunuh dia, bunuhlah wi molek. Sayyidina Umar kata aku tak ada nak bunuh, aku nak halau. Halau tu saya ada di dalam kota Madinah ni. Lalu itulah halau pergi kepada Iraq, hatta surat pergi kepada Abi Musa al-Ash'ari. Abi Musa al-Ash'ari inilah anak cucu dia akan tubik Abul Hasan al-Ash'ari. Itu dia. Abu Musa al-Ash'ari ni sahabat Nabi radhiyallahu anhu, duduk di Iraq masa tu. Sayyidina Umar hantar surat, jaga molek dia ni, jangan orang ramai duk berhimpun dengan dia. Itu dia. Tu salah satu daripada ahlu zahir. Mari masa belakang ni, masa tabi'in ni, masa tabi'in ni timbul seorang tokoh nama dia Ad-Dahri. Masa mana ni? Masa khalifah, masa daulah Abbasiyah. Ya, daulah Abbasiyah ni lepas pada Khulafair Rasyidin, ambil daripada tahun 11 Hijriyah sehingga sampai tahun 40 Hijriyah, masa Khulafair Rasyidin. Ambil daripada 11 Hijriyah sehingga sampai 40 Hijriyah, masa Khulafair Rasyidin.
Lepas pada Khulafaur Rasyidin telah mana meninggal dunia oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, maka sambung oleh Daulah Umayyah. Ibu kota pindah pergi kepada Syam. Nah, mulai daripada 40 Hijriyah saat itu sehingga sampai 132 Hijriyah, masa tu masa Daulah Umayyah. Ibu kota di Syam. Lepas pada tu sambung pula iaitu Daulah Abbasiyah yang saya nak cerita di sini. Daulah Abbasiyah ni. Nah, ambil daripada tahun 132 Hijriyah sehingga sampai 950 ni Hijriyah. Lepas tu dalam ni ada seorang khalifah. Kita ambil masa Abu Hanifah. Masa Harunur Rasyid. Masa Harunur Rasyid ada seorang tokoh. Ahlul Zahir nama dia Ad-Dahri. Masa ni pun berlaku juga. Tu tokoh yang besar tapi berlawan dengan Abu Hanifah ni tu jatuh dia. Jatuh dia. Jadi jatuh dia linyak lama. Timur Daud Zahiri. Timur Daud Zahiri ini Daud bin Ali Al-Zahiri ini pada tahunnya 201. Korong kedua masuk korong 3. 201 timur Daud Zahiri. Daud Zahiri Al-Asfahani. Apa boleh gelar Al-Asfahani? Karena ibu dia ni Asfahaniyah. Ayah dia mazhab Hanafi. Ayah dia Ahlus Sunnah wal Jamaah mazhab Hanafi. Tapi anak tak ada arah. Jadi Ahlul Zahir. Matinya pada tahun 270 Hijriyah. Lepas pada tu linyak mari timur Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ni timur pada tahunnya 961. Timur di kawasan Harrani. Harrani ni duduk sebelah lek naik jurung hilir. Naik jurung hulu. Naik jurung hulu. Kita awak ok Chiang Tai deh. Kita awak ok Chiang Tai. Kita awak ok Chiang Tai ok dia naik deh. Sebelah naik deh. Naik jurung hulu. Hulu. Tu dia. Kawasan Harrani ni orang panggil sebelah le janub Turki. Lepas tu atas Syria. Dia orang panggil di antara Syria dengan Turki lah. Dia panggil Harran, kawasan Harran. Ibnu Taimiyah timur situ pada tahun 991. Jadi timur situ Muzahir pula. Tu sehingga sampai tahun 728. Dia mari duduk mari meninggal dunia di Damaskus, iaitu di Syam. Di Syam. Padahal Harran ni duduk di antara Turki dengan Syam dah, dengan Syria dah. Tak ada apalah, kita tak ada nak kecek panjang tentang Ibnu Taimiyah, kita tak ada nak kecek panjang. Dan lagi pula Ibnu Qayyim pula anak murid bagi Ibnu Taimiyah Al-Jauziyah, beranak pada tahunnya 991 sehingga sampai 751, maka meninggal dunia di Damaskus. Tu orang panggil tokoh besar-besar daripada Ahlul Zahir ataupun golongan musyabbihah. Golongan musyabbihah. Lepas tu last sekali timurnya Muhammad bin Abdul Wahhab ni pada tahunnya 1115. 1115 Hijriyah. Ia timur di Uyainah, dekat dengan duduk dalam kawasan Najdin, dekat dengan Riyadh, dengan ibu kota Saudi itu lebih kurang 35 batu lah kita kata. Lepas tu dia meninggal dunia di Dar'iyah. Dialah bawa agama baru pula. Kita nak kecek panjang masa kita habis dah. Orang panggil ibu bapa dia Ahlus Sunnah wal Jamaah juga, tapi dia pergi kepada musyabbihah, Muhammad bin Abdul Wahhab ni. Lepas tu jadi kaedah dia pakai az-zahir huwal murad. Zahir huwal murad. Al-haqiqah muqaddam alal majaz. Maknanya pakai hakikat lah. Lepas tu harai takwil. Takwil harai. Takwil tu harai. Seperti kita kata ayat wasna'il fulka bi ayunina. Ayat ni turun kepada orang panggil, ayat ni turun kepada Nabi kita nak cerita hikayat tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh saat itu apabila kaum dia buat nyanyi kepada dia, buat rusak. Pada dia itu lalu itulah dia metok kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Metok kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Allah kata ya Nuh, hey Nuh, wasna'il fulka bi ayunina. Nuh, membuatlah
perahu dengan mata-mata kami. Tuhan suruh ambil mata-mata ya buat perahu. Lepas tu pakai mata zahir. Pakai mata betul-betul itu sebab apa? Kena pakai zahir. Nah, kena pakai zahir. Tak boleh pakai dah makna majaz, tak boleh pakai makna balaghah. Tak boleh. Turun zahir lah dah. Sebab az-zahir huwal murad, kaedah dia. Nah, kaedah al-zahir, kaedah musyabbihah, az-zahir huwal murad. Al-haqiqah muqaddam 'alal majaz. Lepas tu takwil haram. Haram takwil. Tu dia. Padahal di dalam tafsir banyak, dalam tafsir Qurtubi kita tengok. Nah, takwil dia pakai makna lain, pakai bi'ayuni malaikatina. Bi'ayunina ni bi'ayuni malaikatina. Dan lagi pula ada satu riwayat daripada Muqatil. Nah, Muqatil kata bi'ilmina, bi'ayunina ni bi'ilmina, dengan ilmu kami. Membuat perahu ni dengan ilmu kami. Ada setengah buat perahu ni dengan malaikat kami. Nah, adapun Dhahhak dan Sufyan ni dia kata ana? Dia kata buat perahu ni bi amrina, dengan pekerjaan kami. Jadi banyaklah dalam tafsir-tafsir kalau kita nak buka tengok, pentafsir sendiri lagi pun. Nah, tak ada pakai makna betul-betul. Tapi ahlu zahir ni pakai betul-betul gitu. Dengan mata-mata kami. Dengan mata, buat perahu dengan mata. Mata Tuhan tu, perahu Nabi Nuh tu mata Tuhan. Dengan mata-mata kami. Pakai zahir itu lalu dah. Itu dia, ahlu zahir. Supaya tak dengan salafus soleh? Tak. Sebab salafus soleh ni, dia menyuci. Mata ni dia menyuci, lepas tu serah Tuhan. Ni tak. Ya hurai dah. Mata patut layak bagi Allah. Kita mata patut layak bagi kita. Tuhan patut layak bagi dia. Tu. Hak patut layak, hak saya hurai tadi. Lepas tu ayat soal lagi. Ayat yang terakhir. Kita nak habis sini masa kita banyak dah ni. Ayat yang terakhir di dalam surah Isra. Ayat 72. Nah, surah Isra ayat 72. Kerana banyak. Nah, ulama-ulama daripada negara Arab. Macam kita tengok. Usaimin sendiri. Soleh Fauzan kita tengok. Mustafa Adawi dan lagi pula. Kita tengok banyaklah ulama-ulama. Daripada Hijazi ni kita tengok seperti Ibnu Baz ataupun Abdul Aziz bin Baz. Dia kena pakai zahir. Nah, pakai zahir. Az-zahir huwal murad. Al-haqiqah muqaddamatun 'alal majaz. Dan lagi pula, haram takwil. Lalu itulah jadi Abdul Aziz bin Baz ni orang buta. Nah, kami bukan apa-apa muslimin muslimat. Abdul Aziz bin Baz ni orang buta. Tapi orang buta ni ingat Quran banyak, ingat hadis banyak, tak ada gapalah betul-betul tu. Bila dia hak ni tu haram takwil dan lagi pula ayat Quran, ayat mutasyabihat nak pakai zahir sebab az-zahir huwal murad. Demo waktu ambil satu ayat. Mana satu ayat? Sebab dia orang buta dah kan? Dia orang buta ingat Quran banyak, ingat hadis banyak dan ilmu dia pun banyak. Bila tak boleh haram takwil hak ni tu, haram takwil dan tak boleh takwil dan lagi pula pakai zahir ayat. Nah, pakai zahir ayat mutasyabihat kena pakai zahir, pakai hakikat, tak boleh pakai majaz. Lalu itulah demo sudi dia. Demo sudi dia dengan ayat di dalam surah Al-Isra ayat 72. Demo kata ayat ni lah mana Syekh? Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam ayat ni kata man kana fi hadhihi a'ma. Siapa yang ada di dalam ini a'ma. Di dalam ini dengan maknanya dalam bumi ni a'ma, buta. Orang yang duduk dalam bumi ni buta, fahuwa fil akhirati a'ma. Maka dalam akhirat pun buta juga. Dunia buta dah, akhirat buta juga. Pas dia orang buta. Siaplah. Buta atas dunia, buta akhirat. Nak takwil haram. Nah, pakai ayat-ayat mutasyabihat, ayat hak keliru-keliru tak leh. Tak leh kita kena pakai zahir selalu dah. Tak leh nak pakai makna majaz. Jadi apa tengok situ belawai dengan dia. Dia belawai dengan dia, mula nak jadi kot tu, nak jadi kot ni. Hatu nak royak kata, turutlah kaedah-kaedah ulama dulu sebab ulama dulu lebih kemah dan lebih nyata dalam bab fahami ayat-ayat mutasyabihat. Mereka itu ar-rasikhuna fil ilmi. Kita jangan pakailah zahir. Kita jangan pakailah turut nafsu kita. Kita turut apa yang ditafsirkan oleh ulama-ulama mutaqaddimin, oleh ulama-ulama yang mu'tabarin, khususnya ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kita nak duk tahlil mana tu terserahlah tu. Terserahlah tu dah.
Maka kita ni nak sudah sini dulu, mudah-mudahan kita di atas hidayah Allah Subhanahu Wa Taala supaya Tuhan buka jalan-jalan yang betul, yang cerah, yang jelas, yang sebenar, yang dijagai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan di bawah lakah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka sekadar ni saja, wallahu taala a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.